Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Sahibu Fadilah Tuan Imam, ahli-ahli datang kuasa masjid, dan dikasihi muslimin dan muslimat atau perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sampai pada ayat yang ke-94 daripada surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, iaitu penduduk yang telah ditemui oleh Dzulqarnain dan jentera kerajaannya. Sebagaimana kita sentuh pada kuliah telah lalu, Dzulqarnain kali ini telah sampai pada satu kawasan yang asing. Kawasan itu memiliki penduduk yang tersendiri, jauh pada kemajuan. Kawasan itu agak terpencil. Kadang mereka makin teruk, ditambah lagi kerana kezaliman yang berlaku ke atas mereka yang telah dilakukan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sudahlah mereka mundur, sudah mereka terasing, mereka juga diancam dengan kezaliman oleh dua kaum ataupun dua bangsa manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Bila mana Dzulqarnain datang ke situ, mereka pun melaporkan apa yang berlaku. Sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat 94 ini ada kalimah mufsidun. Mufsidun ni adalah daripada dulu sehinggalah penduduk ini report kepada Iskandar Dzulqarnain, kezaliman, kerosakan, kejahatan itu masih berlaku. Itu maksud mufsidun. Bukan maksud peristiwa keganasan, kezaliman itu berlaku tahun sudah ataupun berapa tahun yang lalu, tidak. Masih lagi berterusan. Demikianlah muslimin dan muslimat, contoh kerosakan, kezaliman, kejahatan yang masih berterusan ialah yang dilakukan oleh Yahudi Zionis di bumi Palestin. Bila kita tengok Yahudi Zionis ini sangat ganas, sangat liar tindakan mereka itu, apatah lagi lah Ya'juj dan Ma'juj kelak yang pasti akan kunjung tiba bukan sekadar di Palestin. Bahkan Ya'juj dan Ma'juj akan kunjung tiba di segenap inci muka bumi. Inilah takdir Allah yang akan berlaku kelak, sebahagian daripada tanda-tanda kiamat besar. Bila dah mula berlaku, dia akan mendadak berlaku perkara yang berikutnya sehingga tamatlah 10 tanda kiamat. Jadi masa dia akan makin berjalan cepat bila berlaku tanda-tanda kiamat besar. Bukan nanti tak kala itu yang sedang kita akan hadapi kelak. Kalau umur panjang, kita akan tengok satu persatu yang Nabi sebut daripada senarai tanda kiamat besar. Bahkan dalam suasana sekarang pun, untuk perempuan dahsyat sudah mendapati masa bergerak pantas. 24 jam juga. Dalam seminggu ada 7 hari juga. Tapi masa tu berjalan pantas. Nabi ibaratkan dalam hadis seperti orang yang menyalakan api. Nyala dalam beberapa saat saja. Mungkin satu saat dah semua itu menyala dan padam dengan segera. Itulah pantasnya pergerakan masa di akhir zaman. Para ulama membincang tengah hadis tadi dengan dua makna. Yang pertama, masa pantas. Kan?
masa yang sama tapi berjalan cepat. Tiba-tiba dah malam, tengok-tengok esok dah siang. Yang kedua dimasukkan pantas ini ialah teknologi pantas akan berlaku di akhir zaman. Dulu-dulu ingat tuan-tuan 70-an, 80-an, kalau nak telefon orang ni, kita kena pergi rumah jiran yang ada telefon. Tu pun dalam 3 kampung sebuah rumah tu je ada telefon. Orang di sana angkat telefon pula, kena panggil pula. Kan sebab bukan orang nak telefon pada dia, nak telefon pihak lain. Artinya jadi lambat. Tapi hari ni cepat. Anak tuan-tuan mengaji di UK, kita telefon saja, mereka telefon kita, tak telefon pun boleh video WhatsApp. Macam-macam teknologi yang pantas. Ada hadirat, bila mana masa makin pantas, berarti makin dekatlah kita dengan kiamat. Salah satu tanda kiamat ialah akan muncul Ya'juj dan Ma'juj kembali semula. Para ulama bincang berdasarkan hadis. Bila mereka tengok hadis, bila akan muncul? Memanglah dah dekat-dekat dengan kiamat. Jamhur ulama menyatakan, jamhur artinya majoriti, munculnya Ya'juj dan Ma'juj ketika pemerintahan Imam Mahdi. Setelah mana ditumbangkan Dajjal laknatullah. Artinya dah aman, Islam memerintah dunia ketika itu, dan pastinya Palestin pun dah dibebaskan sepenuhnya tanpa sebarang gangguan. Ini tuan-tuan, kita nampak macam ada isyarat Hamas akan menang di Palestin. Tengok coba Israel, orang Israel dah keluar daripada Israel. Amerika pun dah hadkan berapa bantuan pada Israel kerana masalah ekonominya. Rusia pun dah bagi bayangan macam nak tolong Palestin. Katalah tiba-tiba menang. Pada pandangan saya lah, lepas kemenangan itu akan berlaku balik kekalahan mungkin. Kerana kalau kita tengoklah hadis yang akan bawa kemenangan mutlak ni, macam Nabi cerita Imam Mahdi akan semayang di Palestin, maknanya memerintah Palestin. Ketika tu Dajjal muncul, Dajjal juga menguasai Palestin. Artinya kalau menang, kalah balik, akan bersih ganti. Bagaimana yang kita tengoklah sejarah dulu-dulu, Kristian memang memerintah Palestin. Kemudian muncullah Salahuddin Al-Ayyubi, bebaskan kembali dengan kemenangan yang besar, lepas tu jatuh kembali. Maknanya bersih ganti. Dan akhirnya pada pengamatan saya, tuan-tuan tengoklah hadis seolah-olah yang akan bebas sepenuhnya bila datangnya Imam Mahdi. Selamatkan Palestin dan selamatkan seluruh wilayah Islam di dunia daripada kezaliman, kemunduran pun juga akan dibuang pada dunia Islam, kerana Islam datang ni dalam pakej akhirat dan dunia. Maka ketika dunia sedang stabil, Allah Ta'ala bagi ujian lagi pada manusia. Artinya sebelum kita mati ni, selaku orang beriman ni, ujian ni tak putus-putus. Sampailah muncul Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan kerosakan. Dalam hadis Nabi ada sebut 10 tanda kiamat besar. Yang pertama ialah matahari akan keluar dari belah barat. Sekarang ni tenggelam di belah barat. Yang kedua akan berlaku gempa bumi besar-besaran di ufuk timur, di bahagian barat dan juga di semenanjung Arab. Tuan-tuan lebih arif pada saya, terutama tuan-tuan yang dalam bidang geografi. Dalam ilmu itu dibincang tentang kawasan-kawasan gempa bumi. Kawasan yang potensi berlakunya tsunami pun ada dibincang dalam ilmu geografi. Dia bagi lingkaran gunung berapi, biasanya di mana ada gunung berapi, di situlah kemungkinan besar juga berlaku gempa bumi. Walaupun gunung berapi itu setahu saya lah, sudah tak aktif, tapi masih lagi ada potensi berlaku semula letusan. Boleh berlaku gerakan kerak bumi. Nanti bila mana Nabi sebut kawasan yang bukan lingkaran pun akan terlibat. Kita ni Alhamdulillah Malaysia ni di lingkaran. Indonesia, Filipina, keliling kita ni ada gunung berapi yang tak aktif. Dan kita sudah tahu di Jepun berlaku gempa bumi, selatan Filipina pun pernah berlaku, dan nanti akan kemuncak berlaku di segenap tempat kerana dunia sudah pun terlalu tua.
Termasuklah di Saudi pun, bumi Rasulullah pun akan berlaku gempa bumi kerana telah dinyatakan oleh Nabi akan berlaku gempa bumi di kawasan Arab. Baik, yang pertama, matahari keluar daripada barat. Yang kedua, gempa bumi di timur. Yang ketiga, gempa bumi di barat. Yang keempat, gempa bumi di negara Arab ataupun Semenanjung Arab. Manakala yang kelima, daripada tanda kiamat besar akan muncul asap yang menyelubungi atmosfera lapisan langit dunia. Ada hadis tentang itu di mana pencemaran yang berlaku tu sampai orang beriman jadi penyakit, tapi orang kafir sampai meninggal kerana fenomena asap tersebut yang dipanggil sebagai ad-dukhan. Tentang ad-dukhan ni, hadirin sekalian, menjadi perselisihan pandangan ulama. Ada kata tanda kiamat ni dah berlaku dah di zaman Nabi. Pandangan yang kedua, tak. Yang zaman Nabi tu bayang-bayang. Kerana yang adalah hadis yang lain yang dah berlaku sedunia. Yang berlaku zaman Nabi berlaku di area Mekah, di langit Mekah. Jadi ulama yang ambil keputusan tanda kiamat ni dah berlaku kerana mereka tengok hadis itu sahaja. Tapi ulama lain tengok hadis tu, tengok hadis lain, mereka kata itu bayang. Macam kita pernah bincang tentang Dajjal. Ada ulama yang mendokong Dajjal telah pun keluar di zaman Nabi itu sendiri. Ada kisah tentang Dajjal zaman Nabi, tapi itu bukan Dajjal betul. Rupa nak macam Dajjal. Dan seterusnya, yang berlaku akan zaman nanti akan berlaku segenap tempat. Di zaman Nabi itu, yang menyebabkan turunnya surah Ad-Dukhan, itu riwayat. Lalu Nabi pun sebut kepada musyrikin Mekah, tengok inilah bukti kekuasaan Allah. Sebagian pada azab yang menyebabkan kamu tak selesa. Bayangkan lebih teruk pada ni, turun azab pada langit, keluar azab daripada bumi, lebih dahsyat daripada kepulan asap. Dan yang keenam, Nabi sebutlah hadis akan keluar raksasa dari permukaan bumi. Biasanya tuan-tuan lah, saya hari kita tahu raksasa ni tumpang tengok, anak-anak tengok Ultraman. Siri ni raksasa berduri. Siri yang kedua pula, raksasa ada 2 muka ke, 3 tangan, 4 tangan. Setiap siri raksasa pelbagai bentuk. Bentuk orangnya, bentuk binatang, bentuk cacat, semua keluar. Itu cerita. Tapi yang Nabi cerita ni benar hakikat. Yang kita kena imani, hadis yang sahih. Di mana raksasa ni alhamdulillah tak keluar lagi sekarang. Dia akan keluar di kawasan Sa'i, Safa dan Marwah. Para ulama bincang, sedangkan Mekah ni kawasan aman. Mekah tempat ibadat. Kenapa tanda akhir zaman iaitu keluar raksasa yang disebut Dabbah keluar di situ? Paling kurang keluarlah di Washington DC, tempat Presiden Amerika, keluarlah di Israel. Maka ulama mengagakkan Mekah ni walaupun tempat ibadat, dia akhir zaman, dia juga ada tempat yang tak lekang daripada maksiat. Maksiat ni muslimah bukan nanti bab pelacuran, bukan nanti bab minum arak. Maksiat juga masuk sesuatu yang mengingkari perintah Allah. Pemimpin yang zalim, menipu dalam urus niaga. Termasuk orang Mekah sendiri pun dah mula menipu dalam niaga, ambil kesempatan terhadap pelancong luar. Nama pelancong, tapi sebenarnya ahli-ahli ibadat yang datang ibadat, mereka ambil kesempatan. Antara sebablah di samping masalah ekonomi yang sedia tuan-tuan lebih arif pada saya, di samping masalah ekonomi ini, kenapa harga pakej umrah haji naik ni kerana masalah hotel. Kalau mereka tak naik harga pun memang ada permintaan, takkan kosong. Maksudnya akan ada duit masuk. Tapi bila letak harga, orang tetap akan bayar. Maknanya apa? Dah tak pentingkan kebajikan, lebih pentingkan keuntungan dunia. Itu peringkat industri bawah. Maknanya mereka terdidik oleh berapa kerak pemimpin. Pemimpin Arab kaya raya. Telaga minyak yang terbesar di dunia di era pemerintahan Arab, di negara-negara Arab. Jadi industri minyak ni sepatutnya Islam ni dia mengalir kepada rakyat. Memang dibagi pada rakyat, tapi bagi sikit lah.
Tapi yang pelan makan kenyang ni adalah kerabat diraja Saudi. Baik itu kerabat mereka lah juga yang kaya raya, yang beli kelak-kelak bola sepak, yang menjadi billionaire peringkat dunia kerana mereka dapat modal daripada usaha minyak yang merupakan amanah daripada Allah. Artinya inilah bentuk-bentuk kemaksiatan yang berlaku di tanah Arab. Maka bila mana keluar fitnah ini akan menyebabkan mereka berada kacau bilau di kemudian hari kelak. Kalau itu pun Tuhan takdirkan, apatah lagi azab di akhirat. Manakala yang ketujuh ialah keluarnya Imam Mahdi. Keluar Imam Mahdi adalah tanda kiamat yang baik. Imam Mahdi muslimin muslimat, apakah sudah keluar sekarang? Tidak, sebab dia akan keluar sabit dengan Dajjal. Takkan saya tengok dalam TikTok ada orang dah mengaku dan ada pengikut, follower yang begitu ramai setuju bahawa dia ni Imam Mahdi. Kebetulan nama dia pun Muhammad. Memang Nabi sebut Imam Mahdi muncul ni namanya seperti aku. Dia juga keturunan aku. Bila kita baca betul-betul hadis, Imam Mahdi ni dia bukan lantik diri dia. Orang yang melantik kerana tengok tanda-tanda tu pasti bila melihatnya berada dalam Masjidil Haram. Orang yang lantik, jadi naluri nak lantiknya di tepi Kaabah. Dia asal tak mau jadi pemimpin. Tapi kerana orang ramai membai'ah melantik, akhirnya dia terpanggil untuk jadi pemimpin. Dan Allah Ta'ala telah mengubah dia dalam satu hari menjadi tokoh dunia. Dengan kelebihan bercakap, dengan mampu mengarah. Dia boleh mengarah jamaah Masjidil Haram. Dia boleh ambil alih serta-merta dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Apa yang berlaku hari ini, Imam Mahdi ni bukan di Saudi tu. Tiba-tiba Pakistan. Tengok tak amal sunnah pun. Tengok duk main TikTok je, duk bawa bas, duk bawa kenderaan. Tak ada pun siri perjuangan, kemunculan sebagai pejuang. Benar hadir sekalian, kalau kita tengok dalam kitab sejarah Islam, sudah begitu ramai yang mengaku jadi Imam Mahdi. Kerana dua punca. Yang pertama memang tipu. Sebab bila mengaku akan dapat publicity. Macam orang mengaku jadi Nabi pun ada, tambah lagi Imam Mahdi. Kan dia tak mengaji agama apa pun, tapi mengaku jadi tuan guru. Ada. Sebab apa? Dapat publicity, dapat keuntungan dunia. Ada pengikut mampu akan buat apa sahaja untuk sang tuan guru, akan ikut cakap. Yang kedua, kenapa orang tu sanggup mengaku? Kerana telah ditipu oleh syaitan. Sila rujuk dalam kitab Tablisul Syaitan, Tablisul Iblis, karangan Al-Imam Ibn Qayyim, anak murid kepada Imam Ibn Taymiyah. Talbisul Iblis maksudnya belitan iblis. Ada orang ditipu oleh iblis dalam hal ibadat. Ada orang tentu ditipu oleh iblis dalam hal diberi kurniaan luar biasa. Dia ingat ni Allah Ta'ala bagi, rupanya syaitan yang bagi. Syaitan memujinya ketika ibadat. Contoh, datang mimpi ataupun seorang gaib, kamu ni sangat gemar solat sunat, kamu ni suka baca Quran, kamu ni banyak selawat, maka kami bagi satu anugerah pada kamu. Dia ingat suara ketuhanan. Hari yang kedua pula datang pula suara, ataupun seminggu lepas tu, martabat kamu dah jadi tinggi di sisi kami. Kami telah halalkan apa yang diharamkan untuk kamu kerana kamu dah sampai pahala kemuncak. Akhirnya dia kena tablizul iblis. Benar ni memang laku tuan-tuan. Sebab tu adanya ajaran sesat. Hingga kan dia tak tahu dia sesat. Dia kata, macam mana aku dipanggil sesat? Malaikat datang jumpa aku. Aku mimpi jumpa Nabi. Aku mimpi jumpa Allah. Dan kan kita belajar agama betul-betul, benda tu tak akan berlaku. Paling kurang kita pegang akidah tak adalah Rasul lepas Nabi. Jadi benda datang lepas tu pasti tak betul, pasti palsu. Ingat hadirin sekalian, di India ada tokoh luar biasa namanya Sai Baba. Dah mati dah orang tua ni. Sai Baba ni orang panggil dia Nabi. Kalau tak Nabi pun orang panggil macam Imam Mahdi bagi peluang Islam di India. Kata ni Imam Mahdi lah, sedangkan dia bukan agama Islam pun. Dia ni Sami. Dia ni tuan-tuan boleh ubat penyakit.
Dia usap lega. Orang buta boleh celak. Bahkan dia khabarkan ada orang mati, dia hidup tapi mati balik lepas tu. Kemudian dia pun percayalah, saya tak izinkan dia hidup. Allah Ta'ala nak ajar juga, walaupun dia hidupkan, kamilah yang mematikan. Orang tu jaga kejap je mati balik. Sedangkan dia berhajat, dia cakap aku akan hidupkannya, tiba-tiba mati. Nampak tuan-tuan, manusia istimewa tu. Sudah-sudah saya bapa pun mati, mampus. Kalau dia Tuhan, dia ejen Tuhan, dia kena hidup lagi nak tolong kezaliman yang berlaku di dunia. Kenapa saya bapa ni ada kelebihan macam tu? Sudah tentulah tablisul iblis, belitan ataupun kuasa yang dipinjam daripada iblis, laknatullah. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang ke-8 akan muncul Imam Mahdi. Tak muncul sekarang, akan muncul kelak. Yang ke-9, yang tadi yang ke-7, yang ke-8 ialah, saya sebut balik, yang pertama matahari terbit daripada barat. Saya note di sini dah kelabu. Yang pertama matahari keluar pada barat, yang kedua gempa bumi di timur, yang ketiga gempa bumi di blok barat, yang keempat gempa bumi di negara Arab, yang kelima akan keluar asap seluruh dunia, yang keenam dabbah, yang ketujuh Ya'juj dan Ma'juj, yang ke-8 akan keluar Imam Mahdi, dan yang ke-9 tadi saya terlupa sebut Ya'juj dan Ma'juj kerana ini menurut urutan hadis. Manakala yang ke-9 akan muncullah Nabi Isa alaihi salam. Bukankah dengan Imam Mahdi itu sudah cukup? Hebat kerana dia menjadi pemerintah dunia. Dia diutus Allah untuk kalahkan Dajjal. Apa peranan Nabi Isa? Ada 3 peranan tuan-tuan perempuan. Yang pertama ialah untuk tolong Imam Mahdi. Imam Mahdi rupanya tak dapat juga benamkan Dajjal, tak dapat bunuh Dajjal, melainkan dengan usaha bersama Nabi Isa. Yang kedua ialah untuk mengajar penganut Kristian, kerana mereka mengumumkan Nabi Isa itu adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Kali Nabi Isa datang membetulkan akidah. Bahkan tindakan Nabi Isa dengan kuasa pemerintahannya bersama Imam Mahdi, dia akan pergi ke center gereja seluruh dunia, lalu dipatahkan tanda salib. Ikut hadis yang dhaif, Nabi Isa juga akan bunuh segala khinzir. Kalau kita baca di sudut hak asasi, kita akan nampak apa ni Islam. Tapi kalau kita baca menyeluruh, termasuk kepentingan manusia, mungkin ketika itu khinzir mencetuskan virus. Sudah tentu para Nabi ni dia tak akan buat perkara yang tak bermanfaat, perkara zalim tak akan buat, walaupun tak ada binatang. Pasti ada reason tindakan bunuh binatang khinzir ketika itu. Manakala yang ketiga, yang pertama Nabi Isa datang ni untuk tolong. Yang kedua untuk merobohkan kepahaman Kristian yang menyanjung tinggi Nabi Isa selaku anak Tuhan ataupun Tuhan, Spirit of God. Manakala yang ketiga, datang Nabi Isa bukan sebagai Nabi, tapi sebagai Isa sahaja. Kita sebut Nabi lah hormat. Nabi Isa kata, jangan ikut aku. Aku datang sebagai tokoh pejuang. Dalilnya hadirin, bila Nabi Isa pergi jumpa Imam Mahdi di Palestin, Imam Mahdi ni dia dapat ilham pada Allah. Dia tahu kedatangan Nabi Isa yang turun di Syria. Bila berkaitan dengan Syria juga dapat kita fahami, dapat kita andaikan juga krisis di Syria, Bashar al-Assad bunuh rakyat sendiri ni akan tetap berterusan sehinggalah datang Nabi Isa. Kata kenapa Nabi Isa turun di Syria? Maknanya turun tu ada misi penting. Selesaikan masalah di Syria dan kemudian bergerak ke Palestin untuk menemui Imam Mahdi yang menubuhkan tempat pemerintahan di situ. Dia jumpa Imam Mahdi di bumi Palestin waktu subuh, sebelum waktu sembahyang subuh. Imam Mahdi dapat ilham pada Allah. Dia tahu inilah Nabi Isa yang dijanjikan dah tiba. Bila nak sembahyang subuh, Imam Mahdi persilakan Nabi Isa jadi imam, kerana Nabi Isa itu Nabi Allah. Tapi Nabi Isa menolak. Dia menyebut, kaulah lebih utama sekarang berbanding dengan aku, kerana kau imam, kau tokoh nombor 1, aku sekadar penolong.
Dan selanjutnya hadirin sekalian, Nabi Isa tak sampai syariat, dia tak cerita langsung konten Injil. Kalau dia sampai seolah-olah Injil tu nak kena sambung Al-Quran, ataupun orang akan pasang telinga, tuan-tuan saya pun nak dengar Injil tu macam mana. Tapi tak perlu, kerana Quran ibu segala kitab. Nabi Isa sampai peringkat dia dah jadi tokoh biasa, yang ni bukan Nabi, walaupun asalnya Nabi, sehingga kan dia berkahwin. Mengikut riwayat sampai ada anak. Maknanya kiamat nanti masih ada masa, tapi masa berjalan cepat. Sampai dia berkahwin, keadaan aman di dunia, dan akhirnya dia akan disemadikan di tepi pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Walaupun kita tengok Nabi Isa datang, kita pun nak tengok. Kita pun nak lihatlah kemenangan Islam yang dibawa oleh Imam Mahdi dan tentera Islam ketika itu. Walaupun tuan-tuan rasa kita ada impian nak tengok suasana yang aman, suasana kemakmuran agama berlaku mendadak, menyeluruh, adalah lebih baik untuk kita bersama mati detik sekarang sebelum tempoh itu. Kerana masa tu kerosakan berlaku terlebih dahulu. Banyak manusia dah berpaling tadah pada iman. Banyak dari jentera pada Dajjal. Dan Ya'juj dan Ma'juj akan datang selepas Imam Mahdi memerintah tu pun, dia akan sampai peringkat rosakkan segala-galanya, mati manusia. Dia akan robohkan bangunan, manusia pengganas. Pandangan kebanyakan ulama menyatakan Ya'juj dan Ma'juj manusia pengganas. Dia bukan jin, dia mengganas. Sampai peringkat dia makan manusia. Bila dia keluar daripada lubang, dia akan minum terlebih dahulu nasi di wilayah Palestin. Punya dia dahaga tu sampai kering. Kita dengar betul kan macam tu? Ini sabit dengan hadis yang turut dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya. Nabi cerita bahawa nisbah yang akan masuk neraka Allah ialah daripada 1999 ke neraka. Satu je syurga. Wallah ta'ala alam kita di mana. Yang tuntas masuk syurga satu lah. 999 neraka dulu. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan saya nak, kerana kita amal soleh malam ni, malam lain betul-betul beginilah, yang tolong rumah Allah, yang buat 1001 macam kebaikan, kita nak pada syurga. Walaupun kita mungkin tak layak. Baik itu kata-kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Alastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Aku ni tak layak jadi penghuni syurga Firdaus, tetapi aku juga tak sanggup menghadapi neraka jahim. Inilah impian kita, walaupun kita pendosa-pendosa, kita nak tempat yang selamat di akhirat, dimudahkan urusan, terus mudah masuk ke syurga Allah. Oleh itu kita jadi impian satu daripada 999. Sahabat bila dengar pengumuman Nabi ni jadi takut. Meskipun mereka sudah kaya dengan pahala dan perjuangan, maka Nabi pun memberi khabar gembira. Kama qala, bukankah Ya'juj dan Ma'juj yang teramai di kalangan kamu, dan mereka lah di kalangan 999 itu. Menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj mereka penghuni neraka, mereka manusia yang berdosa, dan mereka juga memang banyak bilangannya. Banyak sumber Israiliyat yang menceritakan asal usul Ya'juj dan Ma'juj. Maaf saya sebut, mereka kata ni ilmu. Gabungan daripada air mani Nabi Adam yang jatuh ke bumi, lalu diambil oleh golongan jin. Ambil golongan jin. Ada kata hasil daripada perkahwinan Dajjal. Dan Dajjal ni bukan dia ada satu, sebenarnya Dajjal ada banyak. Dajjal induk satu, anak buah dia ada 40. Jadi anak pinak Dajjal ni lah yang menumbuhkan keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ini cerita Israiliyat, tak ada sokongan hadis. Yang ada sokongan hadis, saya sebut hadis pada kuliah yang telah lalu tu, bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj keturunan Nabi Adam. Nabi sebut jelas. Ada asal manusia yang mula berkembang daripada Nabi Nuh. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia agak pupus selepas itu kerana kematian, tapi berkembang banyak zuriat bermula zaman Nabi Nuh. Kerana manusia berbaki pada zaman Nabi Adam tu banyak terbunuh ketika banjir besar.
Jadi daripada keturunan Nabi Nuh lah tumbuh keturunan manusia, termasuklah daripada anak pinak Nabi Nuh yang bernama Yafis. Yafis ni awalnya menumbuhkan orang Turki. Kemudian selepas itulah mengalir pula jadi orang Tatar. Jadi katakan Ya'juj dan Ma'juj daripada jalur keturunan orang Tatar. Kerana hadis menyebut orang Ya'juj dan Ma'juj ni muka mereka sepet, macam dihempak sesuatu. Maka dikira mereka ni memang daripada wilayah tersebut. Ya'juj dan Ma'juj bila keluar nanti akan ulang balik kerosakan yang pernah mereka buat. Kali ini di zaman di zaman Iskandar Zulkarnain, penduduk diancam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka cerita pada Zulkarnain. Sebelum saya sentuh ayat ini, tanda kiamat yang ke-10, akan keluar api yang membakar dunia, bermula daripada wilayah Yaman. Mungkin tuan-tuan timbul pertanyaan, nampak gaya di tanda kiamat ni macam area Arab. Keluarlah sama di Australia kan, keluarlah sama daripada India tempat Bollywood tu, ataupun Korea kan, Korea Selatan yang ramai kan peminat. Sampai orang Melayu pun pergi beli lotion, buat pembedahan plastik nak jadi artis K-pop. Bagilah keluar fitnah sama di Korea Selatan. Tapi apa hal keluar daripada Yaman, gempa bumi semenanjung Arab? Dalam kaedah agama, orang yang amal agama, campur agama, adalah lebih dimurkai oleh Allah. Lepas tu dalam hadis yang dhaif, orang awal kena masuk neraka dicampak sedalam-dalamnya bukan penyembah berhala, tapi agamawan. Orang ada ilmu tak amal, ada iman buang iman, pilih kufur. Mereka inilah yang akan dihumban sedalam-dalam dalam neraka. Bila kita tengok wilayah Yaman, Yaman ni dikenali sebagai kota sufi, kota kerohanian. Saudi tuan-tuan, kita pergi Madinah, Mekah ni suasana ibadat. Tapi bila maksiat diizinkan, kezaliman diizinkan, maknanya orang tak pegang agama betul-betul. Jadi Tuhan marah keadaan ini, murka. Lalu mereka terlebih dahululah menghadapi azab Allah kerana mereka yang ada kesempatan iman mempersia-siakan keadaan. Kembali balik pada ayat ini, apa kata penduduk? Mereka ni sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Tolonglah Zulkarnain maksudnya. Oleh itu, sekiranya kamu bersetuju, wahai Zulkarnain, kami akan menentukan sejumlah bayaran kepadamu, hasil daripada pendapatan kami, wang ringgit kami di kawasan ini, kami nak bayar pada Zulkarnain. Tolonglah. Kami akan bagi imbuhan dengan syarat kau sanggup membina sebuah tembok antara kami dengan golongan itu. Kami dah tak tahan. Timbul pertanyaan, kenapa sampai tawarkan duit sedangkan Iskandar Zulkarnain ni nak jual balik? Maksudnya ialah bersungguh-sungguh minta pujuk, jangan balik, kami nak bagi hadiah. Maknanya sangat terdesak dan mereka memang ada duit lah. Punya nak pujuk, patutnya kerajaan lah yang sediakan duit. Maknanya sampai usaha peringkat tu. Daripada ayat 94 ini ada kalimah kharjan. Kharjan diistilahkan dalam ilmu syariah kharaj, yang saya pernah bincang dalam kuliah. Dulu-dulu zaman Zulkarnain, kharaj ni upah. Nak bagi upah pada raja, nak bagi upah pada pemerintah, kami nak bagi kharaj. Kemudian istilah ni di-renew oleh Nabi, diperkemas oleh Nabi sebagai cukai. Kali ini pemerintah pula mengenalkan kharaj, yang saya bincang kuliah lalu. Bila Islam merintah kawasan bukan Islam, Islam ada hak untuk kutip cukai tanah. Namanya kharaj. Baik, dengan syarat kamu boleh membina sebuah tembok. Maknanya tuan-tuan, penduduk di situ dah ada idea. Idea membina tembok ni bukan idea daripada Iskandar Zulkarnain, bahkan pada penduduk. Zulkarnain terima idea ni menunjukkan pemerintah yang baik tanpa ada angkuh. Tuan-tuan, kita pernah jadi pemimpin ketua pentadbir. Biasa tuan-tuan jadi pemimpin pentadbir, kita banyak mesyuarat. Sesama golongan elit, sesama golongan yang menjadi pemimpin juga. Yang pertama tuan-tuan mesyuarat tentang puasa masjid ke,
pentadbiran apa-apa kan. Orang yang dilantik macam tuan-tuan ni memang dah ada wibawa, ada bakat kepimpinan, ada idea menarik. Tiba-tiba bukan ahli mesyuarat, cadangkan sesuatu. Kan, ada orang datang ke pandangan, ni ada orang cadang pada kita. Ada orang akan tolak, dia kata dia tu bukan ahli mesyuarat pun, mana dia tahu, kita lebih tahu. Kadang ditolak kerana cadangan tu datang daripada bukan meja mesyuarat. Tiba-tiba tuan-tuan, perempuan dan saya, kita sanggup terima. Sebab kita terima benda-benda. Tak kira lah datang pada siapa pun. Mesti pun orang kafir, tapi dia bagi cadangan yang baik. Bukan untuk musuh Islam, untuk kepentingan bersama, kita tetap kena ambil. Yahudi sekalipun, tapi dia bagi cadangan baik, tetap kena terima. Apa yang berlaku di bumi Palestin, Alhamdulillah, dalam demonstrasi, Yahudi pun tunjuk perasaan bela orang Islam. Jangan sampai tuan-tuan saya kata ni Yahudi kami percaya. Bila tindakan zahirnya baik adalah baik. Baik itu kata-kata hikmah. Jangan tengok kepada orang yang bercakap. Lihatlah apa yang dicakap. Itu falsafah ataupun i'tibar. Muslimin muslimat, cuba tengok penduduk yang cadang pada sebuah pemerintahan dunia. Ni penduduk yang mundur, duduk terpencil cadang. Raja ni patut sebut, cadang apa, aku lagi tahu, aku datang tempat ni bukan makan angin. Aku tahulah apa nak buat. Dan dia tak takut, nanti orang kata, Zulkarnain ni sebenarnya bina tembok atas cadangan kami. Dia tak takut, yang penting selesai masalah. Ni yang payah tuan-tuan. Termasuk dalam dunia demokrasi kan, ada pembangkang, ada pemerintah, ada pembangkang, ada pemerintah. Dari sudut sama Islam lah. Kalau bincang tu benda elok, hak bersama, benda betul kebenaran, tak kisah datang pembangkang ke, pemerintah ke, kita akan tetap ambil. Contoh benda yang sering dipersetujui lah dalam hal tanah air kita, daripada zaman Tun Mahathir dulu, zaman Ustaz Fadhil Noor, dan kini pun saya rasa kalau dibincang akan dapat kata-kata sama, iaitu dalam isu bela Palestin. Semua akan setujulah 100%. Kita nak betul-betul setujulah. Jangan ada yang tak setuju kerana dia kata kami bukan Islam, kami tak mau setuju. Tak, tetap kena setuju hal kemanusiaan. Ini kalau ada yang bukan Islam tak setuju bab Palestin, macam ada something. Dia bukan isu lagi bab agama, dia isu kemanusiaan yang memang mencalar sejarah, yang memang ternyata zalim. Tiba-tiba boleh pergi sokong Palestin, sokong Israel, tak sokong Palestin. Buruk sangka pula pada nak raikan orang Palestin, macam ada something, ada benda tak kena. Jadi dah kita pastikan segala pemimpin kita tanah air, tak kira bukan Islam pun, adalah bersama dengan solidariti bumi Palestin. Seterusnya ayat 95. Firman Allah Ta'ala, Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Fa'inuni biquwwah. Aj'al bainakum wa bainakum radma. Ya, yakni Iskandar Dzulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan jadikan padaku sudah pun memadai bagiku. Itu adalah lebih baik daripada bayaran kamu yang nak disediakan. Artinya Iskandar Dzulkarnain menolak. Dia kata tak payahlah, Allah Ta'ala dah bagi aku macam-macam. Belum aku berkuasa, aku ada kekayaan, takkanlah aku nak minta lagi pada kalian. Maknanya jati diri yang hebat daripada Dzulkarnain. Oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Baik, aku setuju dengan cadangan ni akan dibina tembok. Persoalannya muslimin muslimat, kenapa tak dicadangkan bunuh Ya'juj dan Ma'juj? Ini kerana bilangan terlalu ramai. Meskipun Dzulkarnain adalah pemerintah dunia, tetap tak dapat menghalang kemarahan mereka. Yang kedua, idea pembinaan tembok ataupun empangan adalah lebih sesuai. Disebabkan Ya'juj Ma'juj ni manusia yang ganas sampai menggali tanah. Baik itu dia jadi satu kenangan. Tak ada manusia seganas Ya'juj dan Ma'juj sampai gali tanah, duduk dalam tanah. Dia boleh buat penempatan dalam tanah. Tak mustahil tuan-tuan, sebab
Kaum Samud ada teknologi memahat gunung, memahat bukit. Artinya tebuk buat rumah dalam tu. Kalau kawasan yang begitu pun boleh, apatah lagi tanah. Dan hari ini pun, bukankah ada rumah bawah tanah, bangunan bawah tanah? Saya dimaklumkan, US punya hebat pertahanannya, mereka pun ada kamp bawah tanah yang berlapis-lapis. Sampai ke bahagian mana dah. Bukan nanti Amerika, Mesir pun begitu. Masa saya awal belajar sampai ke Mesir, rombongan pelajar bawa pergi kawasan lapang. Awal sampai tu saya pernah cerita bawa ke kawasan Bair. Naik bas kawasan Bair. Dia kata jangan ambil wuduk sini, jangan turun. Ni kawasan orang kencing. Bair satu macam. Arak-arak kencing di situ. Jadi dia orang bawa untuk melawat ni lah kota Pehrah di Mesir. Rombongan yang lain di samping kami tengok makam-makam Anbiya, Nabi Ibrahim, tempat-tempat ulama. Kami juga dibawa ke tanah lapang. Lapang jauh mata memandang. Kalau kita contoh tempat jauh mata memandang ni, Penang, kan tengok Timah Hijau. Kawasan tu tak ada apa, tak ada bangunan apa. Itulah penjara bawah tanah. Mereka kata ni memang penjara memang adalah peta. Kawasan ni tak boleh masuk. Walaupun tak ada pagar tak boleh. Kalau jalan je, nanti ada tulisan meta akan truk datang, kereta datang akan ambil. Sedia dimaklumi. Tak buat pagar kerana kawasan tu begitu luas. Ketika saya berada ketika tu, pelajar senior di Azhar sebut, ketika ni kami dapat maklumat yang teramai di bawah ni adalah pendukung Ikhwanul Muslimin, bukan penjenayah. Kerana tahun itu banyak ditangkap ulama ataupun gerakan yang radikal pada kerajaan. Ketika itu Ikhwanul Muslimin disumbat dalam penjara bawah tanah. Kenapa idea ini dicadangkan? Bila mana buat tembok dapat mengepung mereka. Bila kata tembok, muslimin-muslimat dia macam kelambu. Ada kanan dan kiri, keliling dan juga penutup di atas. Bila buat tembok dengan kadar yang segera, Ya'juj dan Ma'juj akan terkepung di situ bila mana mereka keluar semula pada lubang-lubang mereka. Mereka masuk buat operasi mungkin kehidupan, keluar tu keluar dan terkepung. Dan mereka berusaha untuk mendaki, menembuk kawasan atas. Tapi tetap gagal. Perkara ini diterang pada ayat yang selanjutnya. Bukannya menerima cadangan ni lalu dia minta, wahai rakyat, tolonglah aku. Bukan aku minta tolong bagi duit, tapi tolong dengan keringat. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kokoh. Dalam tafsir Pimpinan Rahman disebut, yakni tembok yang menutup lapangan di antara dua gunung itu yang dapat menahan langgaran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Langgaran ni bahasa, bukan maksud mereka ada truk, mereka ada pula alat untuk langgar, tak. Langgar ni maksudnya meroboh. Memanglah bila cuba meroboh ni akan diguna juga perkakas apa yang ada. Sama sekali tak dapat ditembus, dirobohkan sehinggalah akan berlaku kiamat kelak. Ya'juj dan Ma'juj cuba operasi meroboh sedikit demi sedikit. InsyaAllah apa yang mereka buat itu ada di teranglah hadis. Kita akan bincang pada kuliah minggu depan insyaAllah. Sekadar ini dapat saya sampaikan kerana saya ada mesyuarat Pusat Islam Muslim insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilm wa zajjina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.